Kita telah menghantar memorandum, iaitu memorandum gabungan gerakan menyokong Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghantar memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meminta supaya keadilan diberikan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai seorang yang pernah melalui suasana ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pastilah orang yang cukup memahami bahawa tidak sepatutnya Datuk Seri Najib Tun Razak yang hari ini kita tahu beliau telah pun dinafikan hak dia untuk mendapatkan Queen Council, telah dinafikan hak peguam barunya untuk membaca dokumen-dokumen sebelum membela diri beliau. Akhirnya telah pun dipenjarakan di penjara Kajang dalam keadaan terdapat bukti-bukti baru penglibatan Hakim Nazlan dalam penubuhan SRC International. Terdapat bukti-bukti baru berhubung dengan pendakwaan yang salah, iaitu duit dikatakan yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta ringgit datangnya kononnya daripada duit yang dipinjam daripada KUAP oleh SRC, tetapi pada hakikatnya ianya duit yang dipinjam oleh Putera Perdana Development daripada Maybank, daripada Putera Perdana Construction dipindahkan ke Putera Perdana Development. Dan Nazlan tahu tentang pinjaman tersebut. Dia terlibat dalam menyediakan agreement dan sebagainya kerana dia merupakan Head of Legal Corporate and Legal Affairs dan juga merupakan General Counsel Maybank. Begitu juga merupakan Company Secretary Maybank. Jadi kita harap dalam masa terdekat ini ada sesuatu yang dapat kita lihat daripada hasil memorandum yang kita hantar ini. Setidak-tidaknya kita nak lihat supaya cadangan SPRM supaya Hakim Nazlan didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana gagal untuk menghukum berlandaskan undang-undang. Beliau gagal untuk mengisytiharkan conflict of interest dia. Dia sepatutnya recuse himself daripada menjadi hakim, dan beliau telah gagal untuk berkata benar. 4 kali ditanya oleh pihak pegawai penyiasat SPRM sama ada dia terlibat dalam kes 1MDB SRC, perubahan SRC ataupun tidak. Beliau menafikan, mengatakan beliau tidak terlibat, sehinggalah ditunjukkan bukti bahawa beliau terlibat, barulah beliau mengaku. Itu juga salah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Boleh juga didakwa juga. Ada banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Nazlan ini. Jelas sekiranya beliau dihadapkan ke muka pengadilan, sudah pastilah Datuk Seri Najib tidak akan ke penjara kerana perbicaraan yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan akan diisytihar sebagai null and void. Sama ada kes itu dibuang terus atau setidak-tidaknya bicarakan semula Datuk Seri Najib di hadapan seorang hakim yang adil, hakim yang tidak mempunyai konflik kepentingan, tak ada conflict of interest. Ini harapan kita rakyat Malaysia. Dan ini juga adalah iltizam Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat keadilan dapat ditegakkan kepada semua rakyat Malaysia. Jangan lupa Datuk Najib juga merupakan rakyat Malaysia. Dia juga berhak untuk mendapat keadilan. Apatah lagi kalau hari ini kita lihat Datuk Seri Najib telah membawa perkara ini ke Jawatan Kuasa Kerja Human Rights PBB dan meminta pihak
UNGWA untuk menilai sama ada perbicaraan yang berlaku di peringkat Mahkamah Persekutuan adakah ianya bersifat adil ataupun tidak, sama ada ianya satu perbicaraan yang adil ataupun tidak. Dan Ketua Hakim Negara pun mengatakan itu hak Datuk Seri Najib. Kita harap tak perlu bimbang lah. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara mengatakan bahawa Badan Kehakiman ditakut-takutkan. Kita tak tahu dia merujuk kepada yang mana. Jadi bila dia tidak menyatakan secara spesifik apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan tindakan yang mana yang boleh dikategorikan sebagai menakut-nakutkan Badan Kehakiman, rakyat akan membuat assumption. Rakyat akan membuat assumption. Ada yang mengatakan bahawa tindakan Datuk Seri Najib melaporkan perkara ini ke UNGWA dianggap sebagai menakut-nakutkan Badan Kehakiman. Bagi saya, kalau misalnya Ketua Hakim Negara dan 4 orang hakim lagi melakukan perbicaraan yang adil, maka dia tidak perlu takut. Itu pandangan saya. Pandangan saya ini pandangan peribadi. Mungkin pandangan saya salah, tapi biasanya kalau misalnya perbicaraan itu berjalan secara adil, maka nak bawa pergi ke UNGWA, silakan. Tidak ada siapa yang perlu bimbang. Dan tak sepatutnya lah dikatakan ianya sebagai menakut-nakutkan. Ini sebab Ketua Hakim Negara tak beritahu kenyataan yang mana yang dirujuk sebagai menakut-nakutkan. Dan bagi saya, para hakim seperti mana yang diungkapkan oleh Ketua Hakim Negara harus bebas dan berani membuat keputusan yang betul. Ini yang penting. Para hakim perlu bebas dan berani membuat keputusan yang betul. Jadi kalau keputusan itu betul, kalau keputusan itu bersandarkan undang-undang, maka tidak ada siapa yang perlu bimbang dan merasa diri mereka ditakut-takutkan. Lainlah kalau ada perjumpaan dekat Menara Ilham ke, lainlah kalau ada suami dia berjumpa di rumah Datuk Aziz Yassin, berjumpa dengan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ke. Kalau ada berlaku macam tu, mungkin perlu takut. Ini kita kena faham lah. Jadi bagi saya Ketua Hakim Negara perlu spesifikkan yang mana satu kenyataan, tindakan yang dianggap sebagai membuat ugutan atau menakut-nakutkan Badan Kehakiman. Dan kita pun sebelum ni tak pernah dengar pun Ketua Hakim Negara diugut bunuh. Benda ni saya percaya berlaku di zaman pemerintahan Perikatan Nasional, ataupun di zaman pemerintahan Mahathir Mohamad. Jadi pada ketika itu kita ada Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin, orang kanan Mahathir Mohamad, dan kita juga ada Hamzah Zainuddin, orang kanan Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalau ada mana-mana pihak ugut bunuh tak ada hakim, rakyat perlu tahu siapa mereka ini, dan mereka ini perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Kita tak nak negara ni jadi negara penjenayah, di mana bentuk hukuman atau perbicaraan di mahkamah boleh melakukan ugutan. Kita tak nak. Kita nak hakim-hakim menghukum bersandarkan rule of law. Dan kita tak nak mahkamah itu berubah menjadi tempat yang melaksanakan law of the jungle.